Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suaidah Syafiqah binti Saini 289-222 bersama dengan 4 lagi rakan seperjuangan saya yang akan menerangkan tentang tugasan satu kami, sistem ekonomi di dunia. Sejarah perkembangan sistem ekonomi. Ekonomi merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Yunani kuno, iaitu okos, yang membawa pengertian rumah, dan monos yang bermaksud aturan. Ekonomi dapat dijelaskan sebagai satu unit ataupun struktur yang menguruskan keperluan manusia. Ekonomi terdiri daripada pengeluaran, pengedaran atau perdagangan serta penggunaan barangan dan perkhidmatan. Ekonomi adalah jumlah keseluruhan transaksi bagi barangan dan perkhidmatan. Transaksi atau urus niaga akan berlaku sekiranya kedua-dua pihak bersetuju dengan nilai atau harga bagi barangan yang diurus niagakan, yang selalunya dinyatakan dalam jumlah mata wang yang tertentu. Menurut Dormitory tahun 1996, sistem ekonomi juga dapat diertikan sebagai satu sistem yang mengatur dan menghubungkan ekonomi yang berlaku di antara sesama manusia. Saya Merly Laim, nombor metrik 289073. Saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme dapat diartikan sebagai model atau kekayaan yang digunakan bagi menghasilkan lebih banyak keuntungan. Menurut Milton H. pada tahun 1990, kapitalisme adalah sebuah sistem organisasi ekonomi yang bercirikan pemilikan persendirian atau swasta terhadap cara pengeluaran dan pengedaran, di mana fungsi penggunaannya adalah berfokus untuk mencapai keuntungan dalam keadaan yang sangat berdaya saing. Kapitalisme ini juga wujud daripada fahaman sekularisme, iaitu bermaksud kebebasan daripada peraturan dan ajaran agama. Dengan adanya kebebasan pemilikan harta atau aset, yang kemudiannya akan mewujudkan sebuah sistem ekonomi kapitalis. Individu yang memiliki dan mempunyai aset yang dominan atau banyak akan mampu menguasai masyarakat serta mengawal sesebuah negara mengikut kehendak mereka. Sistem ekonomi kapitalis dilihat sebagai sebuah sistem ekonomi yang mendominasi kebanyakan sistem ekonomi yang digunakan oleh negara. Sistem ekonomi kapitalis adalah di mana hak milik persendirian melebihi proses pengeluaran, aktiviti pengedaran dan penggunaan. Sistem ekonomi ini adalah bertujuan untuk mencapai keuntungan dalam keadaan yang sangat berdaya saing. Sistem ini adalah sistem yang memberikan kebebasan dan peluang besar terhadap mana-mana individu atau syarikat di dalam bidang ekonomi untuk menjalankan aktiviti yang dilihat sesuai dengan kepentingan sumber ekonomi individu itu sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fazri bin Muhammad Yusof, nombor metrik 289097. Jadi saya akan menerangkan sistem ekonomi sosialis. Jadi pada tahun 1867, Marx telah mendefinisikan sosialisme ni sebagai fasa sejarah tertentu yang akan menggantikan kapitalisme. Di dalam sistem ekonomi sosialis ni, tidak ada hak untuk memiliki harta persendirian bagi perusahaan komersial. Semua harta atau aset adalah milik kepada negara yang mengamalkan sistem ekonomi sosialis ni. Kerajaan di bawah ekonomi sosialis bertanggungjawab ke atas semua proses dan keputusan pengeluaran
peruntukan serta pengedaran. Kerajaan tersebut juga bertanggungjawab ke atas semua perancangan ekonomi dan penggubalan dasar-dasar di dalam negara. Kadar pendapatan bagi rakyat juga ditentukan oleh kerajaan pentadbiran. Kerajaan sosialis cuba untuk mengekalkan kesamaan pendapatan dengan menetapkan gaji dengan jumlah tertentu serta melarang sebarang bantahan daripada rakyat. Assalamualaikum, selamat malam. Saya 286-168 Nur Syafika binti Muhammad Yazid. Hari ini akan membentangkan tentang sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang wujud hasil daripada gabungan di antara dua sistem ekonomi, iaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Setengah sistem ekonomi campuran lebih berasaskan kepada sistem ekonomi sosialis, manakala yang lainnya lebih berasaskan sistem ekonomi kapitalis. Walau bagaimanapun, kebanyakan negara boleh diklasifikasikan sebagai ekonomi campuran pada masa kini. Sistem ekonomi campuran ini adalah di mana sektor awam dan sektor swasta bekerjasama bersama dan seiring lazimnya sektor awam bertanggungjawab ke atas pengangkutan, komunikasi, pertahanan, pengurusan mata wang dan utiliti seperti telefon, air, gas dan elektrik. Manakala selebihnya pula adalah industri dimiliki oleh sektor swasta. Di dalam sistem ekonomi campuran ini, kerajaan akan campur tangan dengan pengagihan semula pendapatan melalui kutipan cukai progresif, kawalan harga barangan dan keperluan serta penetapan gaji minimum dalam negara. Kerajaan juga berperanan untuk menyediakan cukai percutian, cukai kredit dan lain-lain lagi bagi mempromosikan dan melancarkan lagi aktiviti kelas sosial ekonomi yang tertentu. Kerajaan juga berasaskan ekonomi campuran ini juga akan memberi subsidi kepada perusahaan awam jika perlu supaya syarikat perusahaan tersebut tidak akan menaikkan harga harga bagi barangan dan perkhidmatan mereka bagi menampung jumlah kerugian. Kerajaan kadang-kala menanggung kerugian untuk mengelakkan ketidakseganan atau masalah ekonomi wujud dalam negara seperti inflasi. Meskipun kerajaan akan campur tangan pada masa-masa yang memerlukan, namun kerajaan tetap memberi inisiatif kepada sektor awam bagi membolehkan wujudnya persaingan ekonomi yang sihat antara sektor awam dan sektor swasta. Hal ini demikian kerana di dalam sistem ekonomi campuran, industri sama ada dalam sektor awam dan sektor swasta adalah wujud bersama. Dengan itu, kerajaan akan bertindak membiarkan kuasa pasaran bekerja dan berfungsi serta tidak memberikan kesan negatif kepada sektor swasta. Kerajaan dan dalam ekonomi campuran juga menggalakkan sektor swasta bagi mengambil alih perusahaan dalam sektor awam yang tidak berjalan dengan cekap atau tidak boleh dikendalikan dengan baik.
Keadaan ini membolehkan kerajaan berperanan bagi mengawal seliaan dan bukannya bagi entiti perniagaan di dalam sektor ekonomi campuran ini. Sekian, terima kasih. Nombor matriks 289308 Hilary Sebastian Tai. Sistem ekonomi Islam. Menurut H. Halidi, ekonomi Islam dapat dimaksudkan sebagai himpunan prinsip ekonomi umum yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang ada kaitannya dengan urusan ekonomi. Beliau juga menyatakan bahawa perkembangan konsep ekonomi Islam telah menunjukkan tanda-tanda kejayaan. Kajian masalah ekonomi rakyat berdasarkan nilai-nilai Islam dikenali sebagai sistem ekonomi Islam. Terdapat sedikit perbezaan antara ekonomi Islam dan ekonomi lain apabila ia datang kepada masalah utama, iaitu kekurangan. Walaupun terdapat perbezaan, ia adalah disebabkan oleh perbezaan sifat dan isi padu. Walau bagaimanapun, dalam ekonomi Islam, kita tidak dapat mengagikan sumber seperti yang kita fikirkan. Buruh individu sangat dihadkan dalam kes ini, berdasarkan peruntukan Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, sistem ekonomi Islam adalah berbeza dengan sistem ekonomi yang lain. Kerana sistem ekonomi Islam lebih menyentuh dan mengamalkan nilai-nilai agama dan ketuhanan. Aktiviti ekonomi di bawah sistem ekonomi Islam ini menjalankan ekonomi bersifat material, namun di dalam sistem ekonomi Islam ini juga tidak mengabaikan aspek spiritual, yaitu ibadah. Menurut sistem ekonomi Islam ini, dengan menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang tertinggi, maka dengan itu segala aktiviti ekonomi Islam tidak akan terlepas dari petunjuk dan ajaran yang diberikan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sama ada dalam perkara yang berkaitan dengan proses pengeluaran, pengedaran atau penggunaan. Berdasarkan sistem ekonomi Islam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang cara bagi mendapatkan sumber pengeluaran dari proses pengagihan dengan cara yang salah, kecuali halal, serta sihat berdasarkan kebebasan kehendak dan tidak ada unsur penipuan atau paksaan. Dengan itu, jelaslah bahawa sistem ekonomi yang berasaskan Islam telah menyelesaikan masalah bagaimana manusia boleh menguluskan kekayaan atau harta yang ada dalam sesebuah sistem ekonomi. Kesimpulan, secara khususnya, sistem ekonomi merupakan sebuah organisasi yang berperanan penting dalam proses pengeluaran, pembahagian dan penggunaan yang mampu membantu membangunkan dan melancarkan pentadbiran sesebuah negara, sekaligus mencapai kemakmuran masyarakat dengan hasil ekonomi yang insentif dan maju. Sistem-sistem dilihat mampu memberikan faedah dan impak yang positif terhadap sesebuah kerajaan atau negara yang menggunakan sistem ekonomi tersebut. Namun begitu, tidak dinafikan bahawa sesebuah sistem ekonomi ini mempunyai keburukannya tersendiri yang boleh membawa kesengsaraan kepada rakyat, dan ianya juga bergantung kepada cara penggunaan sistem ekonomi tersebut yang dilakukan oleh sesebuah negara itu. Terima kasih.